salam semua. Saya Syahrizan daripada Pichin. So hari ni kita ada pitch site bersama dengan Puan Zaliza daripada Genius Outlet. Assalamualaikum. So dia Genius Outlet merupakan sebuah company yang membuat pendidikan awal kanak-kanak. Yeah. Okay. So sekarang ni Puan Zaliza dan Genius Outlet sedang mengumpul dana melalui equity crowdfunding. Selamat datang Puan Zaliza. Ya, terima kasih kerana menjemput Genius Outlet ke Pitch In. Okay. So boleh kita bermula dengan sedikit soalan? Okay. Boleh tak Puan Zaliza ceritakan sedikit tentang diri sendiri? Okey. Nama saya Zaliza, seorang cikgu. Selalu memang kalau kita orang kata kalau sekali dah jadi cikgu, sampai bila-bila pun orang panggil kita cikgu kan, teacher. Jadi saya ada 4 orang anak. Okey. Anak yang pertama sampai anak yang keempat semuanya di Genius Outlet. Jadi bagaimana tentang diri saya tu, saya adalah seorang pendidik lah maknanya. Okay, alright. So macam mana Puan Zaliza dan rakan-rakan lain memulakan perniagaan Genius Outlet ni? Genius Outlet bermula pada tahun 2000, Disember tahun 2000. Pada ketika tu saya melihat keperluan pendidikan awal kanak-kanak, di mana pada ketika itu kalau kita kata tadika tidak dilihat sebagai satu bidang yang profesional, tidak dilihat sebagai satu bidang yang penting dalam pendidikan. Jadi apabila saya mencari-cari untuk tadika untuk anak saya lihat di situ bahawa bila kita kata tadika Islam, dia tidak memberi penekanan pada bahasa Inggeris ataupun tiada design dan fasiliti yang sesuai untuk pendidikan awal kanak-kanak. Dan apabila kita lihat pada tadika yang konvensional yang lain, saya lihat di situ tidak ada penekanan untuk nilai-nilai Islam ataupun pendidikan Islam. Daripada situlah titik tolak bermulanya saya cuba untuk mencuba-cuba, sebab saya pun memang cikgu, memang lecturer bahasa Inggeris. Jadi saya lihat di situ perlunya untuk dilakukan sesuatu. Saya ni kalau saya percaya sesuatu perlu dilakukan tu, saya macam okey, kita buat. Kita kena mula seseorang, siapa kena mulakan. Jadi siapa nak mula, kita pandang kiri pandang kanan, siapa nak mula, kita lah kena mula sendiri. Jadi Alhamdulillah bermula daripada situ, bergerak Genius Outlet, dan Alhamdulillah kita telah ada 70 buah cawangan Genius Outlet kesemuanya, termasuklah satu di Indonesia sebagai kita punya pilot center, flagship center kita, di mana kita akan mulakan master franchise di situ. Ya, dan Alhamdulillah apa yang saya lihat adalah bagaimana kita membina sistem. Pendidikannya adalah satu sistem, dan sistem pendidikan dan sistem perniagaan untuk pendidikan perlu bergerak selari. Okey. So jadi macam mana Puan boleh terangkan tentang background ataupun latar belakang syarikat Genius Outlet ni? Okey. Latar belakang Genius Outlet, maksudnya daripada bermula. Dari segi produk, dari segi servis yang yang dibuat kepada masyarakat. Okey. Genius Outlet adalah satu program pendidikan awal kanak-kanak. Bila kita kata program di situ, dia termasuklah dengan SOP dia, ya, Standard Operating Procedures, sistem, dan juga training, ya, branding, lengkap daripada bumbung ke bawah sampai orang kata hujung rambut ke hujung kaki, daripada luar dalam sistem apa semua adalah lengkap. Itulah servis yang diberikan oleh Genius Outlet, dan oleh itu Genius Outlet adalah merupakan satu sistem antara sistem pendidikan awal kanak-kanak yang paling lengkap di Malaysia, yang telah bermula sejak tahun 2000. Jadi pada tahun 2008 kami mengambil masa sebenarnya untuk buka cawangan pertama 2005, kemudian pada 2008 kami mulakan franchise.
Maknanya kami mengambil masa yang lama dengan research, dengan penambahbaikan, dengan kami juga sebenarnya menerbitkan buku-buku sendiri, material pendidikan, alat bantu mengajar dan sebagainya, dan dia mengambil masa sebab kami percaya bahawa perkembangan secara organik itu adalah lebih penting berbanding dengan apa orang kata nak membesarkan perniagaan saja, sebab ini pendidikan. Kita cakap tentang kita dengan anak-anak kan, kita ni menjaga anak orang, menjaga anak sendiri juga. Jadi kita tak boleh lihat bahawa dia adalah satu bentuk perniagaan saja. Sebab itu perniagaan Gina Saulat ni adalah satu yang kita rasa apa orang kata menyeronokkan, sebab kita sentiasa bersama dengan anak-anak, sentiasa melihat apa perkembangan yang perlu kita baiki, apa yang lebih menarik, apa yang lebih exciting untuk anak-anak, dan seimbang. Saya rasa Puan nampak sangat passionate mengenai perniagaan ni kan. Cikgu ni kalau sampai dah tua pun dia memang macam tu lah. Kalau cerita tentang anak-anak kan. Yalah. So masa peringkat awal tu, apa motivasi utama bagi Puan untuk set up Gina Saulat ni? Seperti yang saya kongsikan tadi, adalah apabila kita melihat keperluan, kita melihat apa yang perlu dilakukan. Saya sebenarnya adalah seorang juga guru tadika. Saya pernah sekejap jadi guru tadika di British Montessori. Jadi saya pun familiar dengan Montessori methods di British Montessori, dan saya lihat ini bukan suatu yang lengkap, yang untuk yang ada satu bentuk sistem yang sesuai untuk anak-anak kita. Perlu ada banyak penambahbaikan, perlu ada banyak lagi pengisian dan approach yang lain, research and development lain perlu dilakukan untuk anak-anak kita. Jadi oleh itu melihat pada keperluan inilah satu orang kata inspirasi lah untuk kita mulakan Gina Saulat. So bercerita tentang penambahbaikan dan keperluan tadi kan, apakah yang merupakan skop utama yang Puan cuba menambahbaikkan melalui program Gina Saulat? Saya rasa yang paling penting sebenarnya adalah kesedaran tentang pendidikan awal kanak-kanak ni apa sebenarnya. Bagi ibu bapa di luar sana, bagi sesiapa di luar sana, kerana ramai yang lihat bahawa bila kita kata pendidikan je adalah tentang anak-anak jadi pandai, anak-anak dapat boleh baca cepat, macam tu, berapa A kan. Tapi sebenarnya pendidikan awal kanak-kanak ni adalah asas. Adalah asas di mana pendidikan tu perlu ada satu bentuk supaya mereka akan terus kekal tahu bagaimana untuk belajar, tahu bagaimana pendidikan ni adalah menyeronokkan, cintakan ilmu itu sendiri. Cintakan ilmu itu sendiri. Jadi oleh itu saya rasa di situlah bermulanya lah langkah-langkah kami tu, kalau nak kata challenges ke ataupun problem ke, di situlah yang kami lihat. Saya rasa sebagai seorang parent pun, saya pun nampak yang certain isu dalam masyarakat kita ialah kita terlalu fokus kepada akademik daripada pendidikan sendiri. Jadi kalau kita tengok macam mana pendidikan awal tu dibuat sebelum Gina Saulat, apakah perbezaan utama yang Gina Saulat bawa kepada market selepas ditubuhkan? Kalau tengok sebelum Gina Saulat, ini memang clear lah. Kalau sebelum tahun 2000, kalau buatlah research sikit history lah, sejarah. Kalau sebelum tahun 2000, kita nampak tadika ni macam satu perkara yang tak penting. Tak nampak pun ada sesiapa yang melihat bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah satu industri. Industri tak nampak. Ataupun satu kepentingan profesional tak nampak. Tapi selepas Gina Saulat memulakannya,
melihatnya sebagai satu bentuk profesional, training development lah, research lah, material lah dan sebagainya, training, bekerjasama dengan universiti dan sebagainya, menjadi industrial partner di sana sini dengan di kanak-kanak, dengan animasi dan sebagainya. Selepas pada itu kita lihat bahawa ramai yang memulakannya juga. Dan sebelum Jina Saulat, kita lihat bahawa pendidikan tadika kalau kata berbentuk Islamik ni tidak ada yang di dalam yang memberi penekanan bahasa Inggeris. Tapi selepas Jina Saulat memulakannya daripada tahun 2000 tu, sedikit demi sedikit, dan sekarang kita lihat dah makin ramai yang memberi penekanan dalam bahasa Inggeris, maknanya seimbang bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sebelum ni kita nampak tak ada. Jadi alhamdulillah, Jina Saulat rasa macam kita jadi catalyst lah, pemangkin pemangkin untuk memulakan arah pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Dan itulah tujuannya juga kami berjumpa dengan Pitch In, sebab kami rasa terpanggil dan rasa bertanggungjawab bahawa sekarang tahun 2020 kan, ke mana kita nak bawa lagi pendidikan awal kanak-kanak ni supaya kita boleh membentuk satu generasi akan datang yang lebih baik. Jadi kita akan berkembang lagi Jina Saulat, bukan tentang 70 center. Kita insya-Allah akan menambah lagi 30 center, bukan tentang number, bilangan tu, tapi tentang perkembangan tu sendiri. So maksudnya daripada tahun 2000 dah 20 tahun Jina Saulat. So boleh bercerita sedikit tentang sejarah selama 20 tahun ni. Macam mana Jina Saulat berkembang daripada bermula dulu? Perkembangannya adalah secara organik. Kita mengambil masa daripada tahun 2000 tu ke tahun 2005 untuk mulakan cawangan pertama. Kemudian kita tengok juga apakah kita mengambil masa untuk memberi kesedaran juga tentang pendidikan awal kanak-kanak ni, dan tahun 2008 kami mulakan cawangan pertama, dan kami buka dulu sebenarnya pada guru-guru yang berpengalaman. Hanya guru-guru yang berpengalaman di Jina Saulat yang memulakan sebenarnya franchise, sebab kita nak buat sistem kan, nak bina sistem, nak tengok apa yang kita perlu perbaiki, program, material dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 ni kami telah ada 70 cawangan semuanya. Dan moving forward, ke langkah kami seterusnya adalah insya-Allah Jina Saulat akan lebih kepada premium market juga. Maknanya kita ada dua segmen di sini. Satu adalah mass market, satu lagi adalah market premium, yang di mana kami bekerjasama dengan pelbagai corporate untuk early childhood children's care. Kami telah pun memulakannya dengan beberapa engagement dengan corporate di luar sana. Jadi kami rasa terpanggil dengan ada lebih kurang 70,000 kanak-kanak yang telah bersama Jina Saulat sepanjang 20 tahun ni. Alhamdulillah, maknanya macam bila kita pandang kiri pandang kanan, ada je orang yang akan cakap anak saudara saya, anak saya, jiran saya macam tu pernah bersama dengan Jina Saulat. Jadi ada je yang kami kenal di mana-mana. Maksudnya sini kita nak mewar-warkan kepada mereka di luar sana, jom sama-sama dengan Jina Saulat kita nak melangkah lagi dengan perkembangan kami yang seterusnya di Jina Saulat. Kami menjemput semua untuk bersama-sama menjadi keluarga besar Jina Saulat. Sebab ada yang anak-anak semua dah besar. Dulu masa kecil-kecil antara anak Jina Saulat. Jadi bila jumpa tu kadang-kadang mereka tanya macam anak saya semua dah besar lah, semua dah besar. Ini jemputan kepada mereka di luar sana, ibu bapa semua di luar sana, keluarga, marilah sama-sama dengan keluarga besar Jina Saulat. Kita nak melangkah bukan sahaja di Malaysia, kita nak melangkah ke seluruh dunia bersama Jina Saulat. Jom. So bila dah ada 70 cawangan dan syarikat semakin berkembang kan, mesti hari-hari tu agak sibuk kan. So boleh Puan share sedikit tentang macam mana jadual harian Puan? Sibuk tapi memang seronok je. Sebab apa? Kalau tengok saya macam ni kan, semua cikgu-cikgu ke management semua macam ni juga. Semua excited je. Apa yang saya boleh kongsikan adalah kita ada team
Gina Saulat ni management team, center manager, tim Gina Saulat yang yang daripada dulu yang dah lama dengan Gina Saulat, dan juga tim yang baru. Okay, kita ada good combination dua-dua tim ni untuk membentuk Gina Saulat melangkah seterusnya. Jadi dengan mereka ini, hari-hari saya adalah selalu touch base, selalu mendekati, bertanya, berjumpa, sembang, bercerita, selalu buat planning pagi, planning dengan ni, kejap lagi planning dengan ni. Jadi always about strategizing together lah. Maksudnya So maksudnya amat penting lah untuk ada satu pasukan yang mantap lah guys untuk jalankan hari-hari. Teamwork lah, teamwork. Teamwork. Okay. Jadi 20 tahun ni maksudnya dia bukan kita boleh tengok kat sini macam mana kekuatan keluarga Gina Saulat, tim Gina Saulat, pasukan Gina Saulat ni adalah 20 tahun ni kalau kita tidak ada pasukan yang kuat, kita tidak boleh nak bergerak. Ada yang dah kena ke sini tak? Sebabkan pasukan kami ni yang kata apa tadi, mantap alhamdulillah. Bukan mantap ni maksudnya kan misi tu sama, direction dia sama, passion dia tu sama kan. Jadi dengan tu kami bergerak. Okay. So selain daripada pasukan yang mantap, dengan 20 tahun pengalaman menjalankan Gina Saulat ni, apa cabaran utama yang Puan pernah jumpa dalam tempoh 20 tahun? Cabarannya adalah seperti yang saya kongsikan tadi, adalah tentang memberi kesedaran tentang pendidikan awal kanak-kanak. Ramai masih ingat pendidikan adalah tentang akademik. Pendidikan ni bukan akademik. Pendidikan adalah cintakan ilmu, seronok nak belajar, seronok nak pergi sekolah. Pergi kalau yang dah besar tu pun dah masuk sekolah rendah pun nak datang juga kat Gina Saulat. Sentiasa lagi berhubung dengan guru-guru di Gina Saulat. Macam keluarga lah. Jadi saya rasa itu sebenarnya adalah pendidikan yang berjaya. Kita tak nak cerita lah kalau nak ikutkan award, macam-macam Gina Saulat ni menang award, brand laureate lah, apa laureate lah, macam-macam. Tapi saya rasa saya tak selalu suka bercerita tentang award, sebab sebenarnya yang paling penting adalah kejayaan anak-anak tu seronok nak belajar. Itu memang kejayaan. Pada hujung harinya yang lebih penting ialah ilmu yang dia kumpul. Betul. Okey, jadi bercerita sedikit tentang inspirasi masa memulakan Gina Saulat ni. Apa main inspirasi Puan masa tu? Saya melihat keperluan. Kalau nak mulakan satu tu, saya lihat keperluan. Siapa nak buat? Okey. Siapa lagi nak buat kalau bukan sendiri? Jadi saya rasa inspirasi tu adalah apabila kita melihat keperluan. Dan bila kita lihat keperluan, kita lihat rupanya ramai yang menunggu-nunggu siapa nak buat. Bila kita mulakan pendidikan awal kanak-kanak yang berteraskan pendidikan Islam dan juga bahasa Inggeris, kita lihat ramai terus datang. Fenomena menjadi satu fenomena, semua sekali datang untuk sama-sama menjayakan. Jadi itulah inspirasinya. So selain daripada kerja yang sangat sibuk dengan Gina Saulat ni, apa yang Puan minat buat di luar daripada kerjaya dengan Gina Saulat? Di luar kerjaya Gina Saulat, kerja saya adalah Gina Saulat juga. Dia betul-betul passionate ni. Mimpi je buat Gina Saulat ni. Saya suka storytelling, mencerita. Jadi sebenarnya selain daripada dengan Gina Saulat, kerja di dalam bangunan Gina Saulat tu, maksudnya kalau kita kat luar tu selalunya saya suka bersama dengan buat program bersama dengan ibu bapa, macam-macam program lah. Kalau macam program yang terbaru ni kita panggil Crayon Loves Ibu. Sebab kita nak beri kesedaran pada ibu bapa tentang seronoknya baca, apakah itu keseronokan belajar untuk anak-anak, dan apakah sebenarnya maksud literasi. Literacy development. What is actually important about reading for children? Seronok lah. Memang jadi really de-stress lah. Memang seronok. Lepas tu ibu bapa kalau dah pergi program Crayon tu, lepas tu baru dia faham. Macam ni. Barulah faham. Jadi saya rasa ni
Cikgu ni adalah aktivis pendidikan lah sebenarnya. Betul. Sebab saya rasa sekarang ni pun cabaran untuk ibu bapa dengan anak-anak ialah sebab sekarang ni zaman gadget kan. Jadi untuk kita detach daripada gadget dan lebih bersama dengan anak-anak pun kita perlukan maybe guidance daripada program-program macam ni lah. Betul. Perkembangan socio-emotional development tu, socio-emosi tu sangat penting. Lebih penting daripada akademik pada usia sebegini sebenarnya. Saya sangat setuju. Okey, last kali boleh tak Puan ceritakan sedikit tentang matlamat jenis aulat untuk masa hadapan, dan mungkin juga sedikit pesanan kepada potential pelabur di luar sana, mengapa diorang patut consider untuk melabur dalam syarikat jenis aulat. Okay, kalau lihat kat sini, jenis aulat telah 20 tahun ya. Bila kita kata 20 tahun ni, maknanya satu kekuatan yang kami bina dalam sistem ni selama marathon lah, macam orang kata berlari marathon ni, konsisten ya. Dan bukan sahaja konsisten tapi constant development ya. Dengan cara yang sama juga kami ingin melihat di manakah jenis aulat 20 tahun lagi. Okay. Jadi oleh itu kami ingin menjemputlah pelabur-pelabur di luar sana untuk melihat bahawa energi ataupun kepentingan pendidikan untuk anak-anak ni bukan sekadar pelaburan wang, tapi adalah pelaburan untuk menjayakan misi ni bersama-sama untuk pendidikan kanak-kanak, kerana yang sebenarnya membentuk generasi akan datang adalah kita. Ya, kita sendiri. Bukan siapa lagi, tapi kita sendiri sama-sama yang membentuk untuk generasi akan datang, insya-Allah. Saya setuju. Okey, terima kasih Puan untuk masa Puan. Sama. Dan saya rasa untuk kita buat kesimpulan sedikit, inilah peluang kepada pelabur di luar sana untuk bukan setakat melabur dalam satu syarikat yang berpotensi besar, tapi juga peluang untuk melabur dalam generasi akan datang. Okay, so untuk pelabur yang berminat boleh layari kita punya website di www.equity.pichin.my untuk maklumat lanjut mengenai jenis aulat. Okay, terima kasih Puan Zaliza. Sama-sama, insya-Allah. Terima kasih.